Tu desde llamar a mi buen luna, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. For introduction, what is carrion? Carrion is bangkai dalam bahasa Melayu. Bangkai ni adalah merujuk kepada tubuh badan haiwan yang dah mati tanpa disembelih mengikut cara yang dibenarkan dalam undang-undang Islam. Okey, bangkai ni juga bukan sahaja melibatkan aspek keagamaan, tapi ini juga melibatkan dengan kesihatan, kebersihan dan identiti budaya dalam makanan Islam. Makanan halal, Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu carrion ataupun dalam Melayu kita panggil bangkai. Jadi bangkai carrion atau dalam bahasa Melayunya merujuk kepada bangkai atau daging haiwan yang telah mati dan sedang mereput. So, bagaimana haiwan ni dia boleh menjadi bangkai? So, bila haiwan ni nak jadi bangkai, dia ada beberapa faktor lah atau beberapa sebab bila haiwan ni nak jadi bangkai. Antaranya ialah seperti kematian semula jadi, lagi satu pemburuan, dan akhir sekali faktor persekitaran. Bangkai ni biasanya dia mula mengalami pereputan dan berbau busuk. So contoh kepada kematian semula jadi tadi tu, dia macam bila haiwan tu dah uzur ke apa semua, dia mati semula jadi. Lepas tu lama-lama jadi bangkai. Lepas tu kalau macam pemburuan pula, kalau kat hutan tu orang yang buru haiwan apa semua tu, yang dia bunuh haiwan tu pakai dia tembak ke, dia panah ke haiwan tu yang jadi bangkai tu. Tu kalau jenis yang buru lah. Kalau last kali ni macam faktor persekitaran, macam climate, orang panggil cuaca. Kalau cuaca ni haiwan-haiwan yang berada dekat macam negara-negara luar negara sana, kat bla-bla, cuaca 4 musim semua yang ada sejuk semua, InsyaAllah dia akan mati kadang dalam waktu musim sejuk, yalah macam tu lah. Dia akan mati dalam mengikut faktor persekitaran dia. Okay, seterusnya saya nak ceritakan tentang proses penyembelihan halal. Kalau untuk proses penyembelihan halal untuk haiwan ni yang mematuhi peraturan dan syariat Islam, dia bertujuan untuk memastikan daging yang dimakan bersih, suci dan selamat. Okay, next, dalam proses penyembelihan ni dia ada 5 step ataupun 5 ni lah, orang panggil 5 pengetahuan yang kita perlu tahu untuk dalam proses penyembelihan ni. Yang pertama ialah sebelum kita memulakan penyembelihan terhadap haiwan, kita perlulah berniat dahulu. Sebelum kita sembelih haiwan, kita kena niat. Sebab niat tu orang kata wajib lah sebelum sembelih, niat untuk sembelih haiwan kan. So dalam proses penyembelihan ni, dia mesti dilakukan oleh seorang Muslim yang balik, berakal dan mengetahui kaedah penyembelihan mengikut syariat. Yang kedua ialah alat yang digunakan. So dalam proses penyembelihan, selalunya kita akan gunakan pisau yang tajam untuk sembelih haiwan tersebut, disebabkan dia dapat memudahkan proses penyembelihan tu dengan kadar yang cepat dan tidak memudaratkan haiwan tersebut. Kiranya macam bila kita guna pisau yang tajam ni untuk sembelih haiwan, dia akan mempercepatkan proses tu dan dia dapat mengurangkan kesakitan lah kepada haiwan tu, supaya dia tak tersiksa sebelum dia mati. Okey, macam tu. Yang ketiga pula,
pemotongan saluran utama. Okay, dalam proses penyembelihan ni kita kena tahu tempat belah mana yang kita kena potong untuk sembelih haiwan ni. So dalam proses penyembelihan ni dia ada pemotongan saluran utama. Saluran utama yang kita perlu potong semasa kita menyembelih haiwan ni ialah saluran nafas, iaitu trakea. Yang kedua, saluran makanan, iaitu esophagus. Dan yang ketiga ialah dua saluran darah utama, iaitu arteri karotid. Ketiga-tiga saluran ni kita wajib potong semasa kita menyembelih haiwan. Okey, yang keempat pula ialah haiwan yang halal dan sihat. So haiwan yang halal ni, haiwan yang halal saja. Dalam Islam, haiwan yang halal saja yang boleh disembelih. Contohnya dia macam lembu, kambing dan ayam. Haiwan ni mesti dalam keadaan sihat dan hidup ketika disembelih. Gitu. Dan yang terakhir pula ialah darah yang dikeluarkan. So dalam proses penyembelihan ni, dia selepas penyembelihan tu, darah haiwan mesti dibiarkan mengalir keluar sepenuhnya daripada saluran darah kat haiwan tu lah. Dia kena lepas daripada sembelih haiwan tu, kita kena biarkan dia keluar sampai habis, sepenuhnya lah, keluar sampai habis. Ini kerana darah ni dianggap sebagai benda kotor dan tidak boleh dimakan oleh orang Islam. So sebab tu lah kita kena bersihkan. Selepas kita buat proses penyembelihan tu, kita kena bersihkan semua haiwan-haiwan tu. Lepas kita sembelih tu, kita kena cuci dia, buang darah semua, untuk menjaminkan kebersihan lah. Sebab Islam kan mementingkan kebersihan. Baik, akhir sekali saya nak terangkan tentang perbezaan penyembelihan halal dan bangkai. So, untuk perbezaan antara dua ni, iaitu penyembelihan halal dan bangkai, kita pergi kepada penyembelihan halal dulu lah. Yang pertama, haiwan yang halal dimakan, disembelih oleh orang Muslim mengikut prosedur yang telah ditetapkan syariat. Saluran darah, trakea dan esophagus ni mesti dipotong untuk memastikan darah keluar sebanyak mungkin. So kalau bangkai ni pula, bangkai ni dia merujuk kepada haiwan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang sah mengikut syariat Islam. Ini termasuk haiwan yang mati dengan sendirinya, dibunuh oleh pemangsa atau disebabkan kemalangan. Okey, perbezaan yang kedua pula antara penyembelihan halal dan bangkai ni. So kalau penyembelihan halal, daging yang diperoleh dari haiwan yang disembelih secara halal dianggap bersih dan suci untuk dimakan oleh orang Islam. Ia mematuhi syariat dan tidak mengandungi unsur najis seperti darah yang tidak disingkirkan. So kalau bangkai ni adalah haram dimakan oleh umat Islam. Ia tidak menjalani penyembelihan yang sah dan darah serta unsur najis lain masih berada dalam badan haiwan tersebut. So sebab itulah bangkai ni orang Islam tak boleh makan, sebab dia kotor dan tidak mengikut syariat Islam. So perbezaan yang ketiga pula antara dua ni, penyembelihan halal ni, dia tidak hanya menekankan kebersihan fizikal tetapi juga aspek rohani. Pengucapan nama Allah ketika menyembelih dianggap sebagai penyerahan kepada Allah dan menambah keberkatan dalam makanan. Sebab semasa kita menyembelih haiwan ni, kan kita kena mengucap sebut nama Allah semua kan, time kita nak sembelih tu. So dia memberi keberkatan lah apabila semasa kita menyembelih haiwan tu, dan memberi keberkatan dalam makanan tersebut. Dan perbezaan kepada bangkai dia pula, selain dianggap kotor secara fizikal, bangkai juga dianggap sebagai sesuatu yang tercemar secara rohani dalam Islam kerana tidak menjalani proses penyucian yang disyariatkan. So bangkai ni dia banyaklah kekurangan dia daripada penyembelihan halal. So sebab itulah Islam mementingkan penyembelihan yang halal terhadap haiwan sebelum kita makan. Sebabkan dia banyak unsur-unsur yang positif lah bila kita sembelih haiwan ni secara yang mengikut cara yang baik, mengikut cara yang betul. Okey.
Seterusnya, saya akan ceritakan kenapa bangkai haiwan dianggap haram menurut ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, bangkai daging haiwan yang mati tanpa penyembelihan yang betul dianggap haram kerana ia tidak memenuhi garis panduan yang ditetapkan seperti daging halal yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah faktor penyebab kenapa bangkai haiwan dianggap haram menurut ajaran Islam. Yang pertama, tiada penyembelihan mengikut syariat. Dalam Islam, haiwan mesti disembelih mengikut peraturan yang tertentu, termasuk menyebut nama Allah dan menyembelih pada bahagian kerongkong dengan cara yang cepat dan manusiawi untuk membolehkan darah haiwan tersebut keluar. Yang kedua, atas faktor kebimbangan kesihatan terhadap haiwan tersebut. Haiwan yang mati sendiri mungkin mati kerana sakit atau sebab yang lain yang membolehkan membuat dagingnya membahaya kepada manusia, serta bangkainya mungkin membawa penyakit atau bahan yang berbahaya kepada manusia untuk kita makan daging itu. Okey, berikut adalah contoh haiwan yang boleh dimakan, namun terdapat pengecualian terhadap atas daging-daging yang kita boleh makan. Sebagai contoh, daging ikan dan belalang dianggap halal walaupun mati secara semula jadi, dan Al-Quran membenarkan umat Islam memakan bangkai dalam situasi kecemasan serta kelaparan yang mengancam nyawa jika tiada makanan lain yang tersedia. Terdapat rujukan kepada dalil dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bangkai haiwan yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Maksudnya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging atau daging babi, daging haiwan yang disembelih atas selain nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh dan yang ditanduk, dan yang diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutkanlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu dengan agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu atas nikmatku, dan telah kau redai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja dengan membuat dosa, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, seterusnya saya akan bercakap tentang contoh bangkai dalam pasaran. Macam mana bangkai boleh tuju dalam pasaran? Sebenarnya bangkai yang tuju dalam pasaran tu ialah bangkai daripada daging lembu yang busuk. Daging lembu tu berasal daripada lembu yang mati akibat penyakit. Lepas tu mereka ambil daging lembu yang busuk tu, campur sekali dengan daging yang segar. Lepas tu jual je macam tu tanpa pemeriksaan yang betul. Lepas tu kita juga ada ikan busuk. Ikan busuk pun sama. Ikan tu dia ada yang mati disebabkan pencemaran ataupun penyakit. Pun dijual sama macam daging lembu tadi, dijual tanpa pemeriksaan. Okey, seterusnya kita akan cakap pasal resiko memakan bangkai haiwan. Resiko pertama ialah mengalami jangkitan bakteria. Bangkai mengandungi bakteria patogen seperti Salmonella atau E. coli yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Risiko yang kedua pula, penyakit zoonotik. Memakan bangkai haiwan yang dijangkiti penyakit boleh menyebabkan penularan penyakit zoonotik kepada manusia seperti rabies atau leptospirosis. Lepas tu, kualiti nutrisi pun kurang. Jadi, daging daripada bangkai tidak mempunyai kualiti nutrisi yang baik dan boleh membawa kepada masalah kesihatan jika dimakan secara berterusan. Jadi sekarang saya nak explain tentang kepentingan memastikan bahan yang kita ambil tu adalah halal. So yang pertama, pematuhan agama bagi pengguna Islam di seluruh dunia. Persijilan halal adalah mercu tanda kepercayaan yang membolehkan mereka membuat pilihan tentang produk dan perkhidmatan yang ada.
Ia juga memberi jaminan bahawa produk dan perkhidmatan telah ditapis dengan teliti yang mematuhi prinsip Islam, memupuk kepercayaan dan memudahkan pengguna yang beragama Islam untuk memilih atau membeli produk makanan yang halal. Okey, yang seterusnya pula kesihatan dan keselamatan. Pada logo halal, sekitar 62.1% pengguna Islam mengaitkan logo halal dengan kebersihan produk makanan dan selamat untuk dimakan. Hasil kajian menunjukkan bahawa selain daripada kewajipan agama untuk mengambil makanan halal, pengguna perlu sedar tentang kelebihan asal yang datang dengan produk halal. Kajian ini mendedahkan bahawa pengguna Islam prihatin dan mengutamakan kehalalan apabila mereka membeli produk makanan mereka. So yang terakhir adalah etika penternakan haiwan ternakan. JAKIM perlu memainkan peranan dalam memastikan peternakan haiwan yang baik dan mengekalkan integriti halal sepanjang rantaian bekalan, kemudian menyelidiki amalan etika dalam penyembelihan dan pemprosesan halal. Ia akan menekankan pematuhan kepada undang-undang syariah, kebersihan agama dan kepercayaan pengguna melalui ketelusan dan kebolehkesanan. Penggunaan peraturan khusus, teknologi canggih dan pertimbangan etika adalah untuk memastikan kebajikan haiwan dan layanan beretika juga dibincangkan. Kajian ini menyimpulkan dengan menonjolkan interaksi antara pertimbangan etika dan kemampuan menekankan kepentingan rangka kerja undang-undang untuk pengeluaran daging halal yang mampan. So, kesimpulannya, bangkai iaitu daging daripada haiwan yang mati secara semula jadi atau diburu pemangsa adalah tidak halal kerana risiko kesihatan dan sebab agama. Bangkai boleh mengandungi bakteria dan toksin berbahaya dan menjadikannya tidak selamat untuk dimakan. Islam mengharamkan bangkai kerana tidak mengikut proses penyembelihan yang halal, yang memastikan sumber yang bersih dan beretika. Di samping itu, kita mestilah memahami perkara ini memudahkan orang ramai memilih produk yang disyarkan halal, menyokong iman dan makan dengan lebih sihat. Marilah kita komited untuk memilih halal dan mengelakkan barangan tidak halal seperti bangkai, mempromosikan industri makanan yang selamat dan beretika. Ini sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.